Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dia bingkisan yang kita sediakan kepada anda, kompleks berkaitan dengan pendidikan Al-Hikmah yang sedang giat dibina. Mudah-mudahan kita doakan agar semua urusan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita berada dalam studio ini bersama dengan mudir Madrasah Al-Hikmah, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Tirmizi Abdul Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati semua urusan-urusan Ustaz. Ya, baik. Hari ini Zat, kita nak bercerita berkaitan dengan Ramadan, sihat jasmani, mantap akhlaki Zat. Ya. Tapi kita nak tahu juga berkaitan dengan dalam bulan Ramadan ni kan banyak cabaran bagi orang-orang yang berpuasa. Bagaimana kita yang berpuasa ini untuk kita nak sentiasa sihat jasmani dan juga mantap daripada sudut akhlaknya Zat. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kehidupan kita ini, apabila kita meneliti dan mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, sama ada berbentuk perintah seperti berpuasa ataupun larangan, sebenarnya di sana ada maslahah di sebalik daripada perintah. Apabila Allah memerintahkan puasa, di sana ada kebaikan ataupun disebut masalihul ibad, kebaikan kepada hamba. Ya. Jadi salah satu kebaikannya, walaupun secara biasa dia melihat itu adalah cabaran, tetapi sebenarnya itu adalah peluang. Kerana Nabi menjelaskan sumu tasihhu, dengan berpuasa kamu sehat. Kerana apabila seseorang itu berpuasa ataupun dia berlapar, maka sel di dalam badan tadi, sama ada sel yang sudah mati atau sel yang sudah rosak, virus ataupun bakteria ataupun sel kanser, itu sebenarnya adalah perkara yang tidak bermanfaat dalam badan kita. Maka apabila seseorang itu berlapar, dalam tempoh sekurang-kurangnya 8 jam, paling lama 16 jam, dia akan, sel yang rosak tadi akan dimakan oleh sel yang hidup. Jadi apabila proses ini berlaku dalam tempoh 8 jam, sekurang-kurangnya, kerana berpuasa ini ada negara yang puasanya pendek. Ya. Ada puasanya panjang sampai 16 jam. Tapi kita di Malaysia ini adalah pertengahan, sekitar 12 jam begitu. Jadi kebaikannya ialah segala perkara-perkara yang tidak baik dalam badan tadi, yang berupa sel yang dah rosak, yang dah mati, germ dan juga bakteria itu, dia akan menjadikan seseorang itu lebih sihat. Walaupun tak nampak dari segi luarannya. Jadi ini satu proses yang berlaku. Termasuk juga puasa selang-seli, sama ada Isnin sampai Khamis atau di selang-seli seperti puasa Nabi Daud selang hari, dia sebenarnya memberikan suatu kebaikan kepada fizikal kita, terutama di dalam organ-organ dalam badan kita. Maka proses ini memang tidak dapat dilihat oleh kita sebagai orang awam. Tetapi apabila kita merujuk kepada kajian yang dibuat oleh para doktor seperti Dr. Osumi, dia mengkaji dengan berlapar itu, through starvation, kita boleh dapat menghasilkan kesihatan. Jadi al-qawiyul jismi ataupun sihat jasmani itu, di antaranya ialah melalui proses berpuasa. Sebab itu bagi kita orang yang dah berumur macam kita ni, ya, kadang-kadang bila salah satu daripada pendekatan pihak hospital, ada kata kena puasa dalam tempoh tertentu lah. Tapi dalam konteks Ramadan kita berpuasa daripada fajar hinggalah tenggelam matahari. Tapi ini dikaji secara saintifik. Apa yang disebut oleh Nabi sumu tasihu itu memang terbukti kebenarannya. Jadi berpuasa untuk sehat itu kebaikannya kepada diri kita. Adapun natijah daripada puasa tadi, dia akan membentuk akhlak. Akhlak ini adalah faedahnya kepada ramai orang, kepada orang lain, bukan saja kepada diri kita, tapi akhlak ini hasilnya kepada orang lain. Cuma untuk sampai kepada ujian-ujian ini, seperti yang disebutkan tadi, Allah memang jadikan perintah Allah Ta'ala ini biasanya digandingkan dengan fitrah kita. Seperti kita sayangkan harta, Allah perintahkan kita supaya infak.
Kita memang suka kepada makan, tapi Tuhan suruh kita berlapar. Maka di situlah datang kekuatan yang disebut akhlak tadi. Ya. Jadi sifat-sifat ini kita dilatih atau diperintah oleh Allah Ta'ala, maka dia disebut sebagai satu latihan. Maka tempoh sebulan Ramadan, kita sudah ada pusingan yang sudah sampai kepada pusingan yang pertengahan sekarang ini. Artinya walaupun kita lihat seolah-olah ini satu mendera, lapar, tetapi kalau dikaji sebaliknya, dia memang mendatangkan satu faedah, benefit kepada orang yang berpuasa itu khususnya. Maka datanglah sifat sabar. Kerana sabar itu adalah natijah daripada sesuatu yang bertentangan yang kita alami tadi. Contohnya tadi, kita ni nak makan, tapi Tuhan suruh lapar, maka datanglah sifat sabar. Tetapi oleh sebab kita orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, khitab ayat ini dia tidak kepada individu, tetapi kepada sejumlah seramai mungkin orang-orang yang beriman ini Allah Ta'ala perintahkan berpuasa. Maka yang disebut qawiyul jismi, iaitu kuat fizikal kita, jasmani kita, matinul khuluq, mantap akhlak, itu sebenarnya adalah sifat yang perlu ada kepada setiap orang yang berpuasa, khususnya kepada orang-orang yang beriman ini. Baik. InsyaAllah. Itu dia satu benda yang kita perlu tahu. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Ramadan itu ada hikmahnya untuk kita, daripada sudut jasmaninya dan juga daripada sudut akhlakinya. Tadi Ustaz dah sebut dah berkaitan dengan amalan mungkin berpuasa itu. Tapi mungkin dalam bulan Ramadan ni Ustaz, ada amalan-amalan yang lain yang mungkin kita boleh jadikan satu amalan untuk menjadikan kekal sehat daripada sudut rohani dan juga jasmani gitu Ustaz. Silakan. Ya. Keseimbangan jasmani dan rohani itulah yang dikatakan yang paling unggul dalam kehidupan kita. Kerana apabila manusia itu dia hanya kuat jasmani tapi rohaninya lemah, maka dia tak mampu nak menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup ini. Jadi kekuatan rohani itu contohnya kesabaran. Itu sebagai salah satu sifat yang jelas kepada kita. Jadi dalam konteks berpuasa ini, maka kita nak membina kekuatan jasmani. Maka di sebelah malamnya kita qiyam, kita sujud, kita rokok, mesti ada pergerakan fizikal. Walaupun kita tak mampu berdiri sebagai contoh sehingga 20 rakaat, tapi ada kelonggaran-kelonggaran yang disebut rukhsah. Seperti mana orang yang berpuasa juga demikian. Kalau dia tak mampu, bukan mana Allah Ta'ala paksa. Ya? Kerana dalam konteks kita, famanitturra ghaira baghin wala 'adin, perkara yang dilarang oleh Allah, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, ya? Itu perkara yang diharamkan. Tetapi dalam keadaan situasi yang kritikal, yang tak boleh nak elak, famanitturra, maka diberikan rukhsah kelonggaran. Demikian juga kita dalam bulan puasa, apabila seseorang itu in kana minkum maridan au ala safarin, maka dibolehkan untuk dia menggantikan puasa yang dibuka itu pada ayyamin ukhar. Jadi begitulah fleksibilitinya syariat ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam membina kekuatan rohani ini, antaranya ialah kita bersyukur kepada Allah Taala. Apa tidaknya? Segala perjalanan dalam organ kita ni, ya, segala sistem sarafnya, semuanya itu is beyond our control, di luar kawalan kita. Tetapi Allah menjadikan perintah puasa itu demi untuk menjaga kebaikan. Bukan sahaja tisu ataupun sel organ di dalam badan kita ini, maka dengan berpuasa tadi kita dapat kebaikannya. Jadi jasmani pun kita dapat, rohani pun kita dapat. Kerana apabila seseorang itu berpuasa, dia berlapar, maka ruang untuk dia berfikir itu lebih banyak. Begitu juga jiwanya, jiwa kasih sayangnya akan bertambah. Seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi ketika dia sampai di mana-mana, antara ucapan Rasulullah ialah irhamu man fil ard. Sayangilah, berlaku baiklah kepada makhluk yang ada di bumi ini,
khususnya kepada manusia. Jadi maknanya dengan kita berpuasa, dia akan mendatangkan sifat itu secara langsung. Kerana bila kita berlapar, kita akan merasai bagaimana penderitaan orang-orang yang berada di kelompok yang tidak mempunyai keperluan asas yang memadai, sama ada dalam bentuk makan minum ataupun tempat tinggal. Itu yang dikatakan takwa, iaitu rasa simpati dan empati kita kepada pihak-pihak yang lain yang kurang bernasib baik. Jadi sinilah yang dikatakan kekuatan rohani. Baik, itu dia. Mungkin kita tahu bahawa bukan jasmani saja, tapi rohani sebenarnya adalah satu benda yang perlu kita tahu bahawa ia akan membangkitkan satu benda yang baik. Mungkin Ustaz, tadi kita dah cerita berkaitan dengan rohani dan juga jasmani. Kalau kita tengok, ada juga orang yang dalam bulan Ramadan ni jasmaninya lemah, Ustaz. Dia ambil keputusan untuk tidur je sepanjang hari dalam Ramadan. Mungkin ada pendekatan-pendekatan yang terbaik untuk kita nak pastikan masyarakat kita ni dalam keadaan yang terjaga, sihat dan juga dalam jasmaninya, Ustaz. Silakan. Ya. Memang sebab itu tadi dalam ayat Al-Quran itu juga, ya, dalam perintah berpuasa itu mengambil kira orang yang sakit. Jadi kadang-kadang sakit itu ditunjukkan dalam bentuk dia tidur, dia lemah fizikal. Tetapi dari sudut yang lain, tak lebih ramai orang yang berpuasa tapi produktivitinya dia bekerja, ya, seperti mana orang yang lain juga. Jadi beberapa pengecualian itu memanglah berlaku. Sebab itu tidur bagi orang yang berpuasa itu juga dikira sebagai ibadah. Dikira sebagai ibadah kerana kepatuhannya kepada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dia satu benda yang kita perlu tahu. Jasmani itu adalah satu perkara yang perlu kita jaga, dan tidur juga itu adalah satu ibadat. Tapi bukanlah alasan, Ustaz, untuk kita nak tidur sepanjang masa sampai waktu dah berbuka puasa dah, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi pada kita berkaitan dengan amalan-amalan untuk kita nak sentiasa menjaga diri kita yang berbaki lagi 17 hari nak masuk ke dalam bulan Syawal ataupun baki dalam bulan Ramadan ini, Ustaz, agar kami dalam keadaan sentiasa kuat dan sentiasa istiqamah dalam amalan-amalan kita, Ustaz. Silakan. Ya, dalam bulan Ramadan ini ataupun sifat orang yang bertakwa itu, selain daripada tonggaknya wassabirin, ialah wassadiqin, iaitu benar. Benar dalam erti kata dalam hidupnya ini dia senantiasa berada di landasan kebenaran. Sifatnya, akhlaknya, percakapannya, jiwanya dan juga hasil mahsul pekerjaannya juga itu mestilah jalan yang benar. Dan yang ketiganya kata Allah, wal qanitin, orang yang committed ataupun taat melakukan ibadah. Qanitin. Dan yang keempat, wal munfiqin, orang yang membelanjakan apa yang Tuhan titipkan kepadanya, dia bersedekah seperti mana yang disebut oleh Allah Taala, fa amma man a'ta, mereka yang memberikan infak, sedekah, wattaqa, didorong oleh sifat takwanya tadi, adalah merupakan sifat yang dikatakan akhlak yang baik itu. Dan yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, iaitu memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Apa doanya? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Jadi doa ini doa mohon ampun buat kita, ya, dan kita sedar diri kita. Amanna, ya Allah, wahai Tuhan, kami ini beriman. Faghfir lana dhunubana, ampunilah dosa kami. Jadi kita sedar akan dosa kita, kelemahan kita, maka kita banyak memohon istighfar kepada Allah Ta'ala, sama ada kalimah yang paling pendek astaghfirullah, ataupun dalam bentuk doa kita mohon keampunan khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Ini yang penting untuk menjadi tips kepada amalan kita, kerana antara doa yang diamalkan oleh Rasulullah ialah as'aluka ridhaka wal jannah. Dalam bulan Ramadan menurut Aisyah, ya Allah, anugerahilah kami keredaan dan syurgamu, ya Allah. As'aluka ridhaka
wal jannah. Itu di antara amalan yang perlu kita gandakan sepanjang Ramadan ini. Alhamdulillah, itu dia tips-tips yang kita boleh amalkan sepanjang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita istiqamah dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Tirmizi Abdul Hamid, merupakan mudir Madrasah Al-Hikmah, atas perkongsian kita pada pagi ini, ilmu-ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, insya-Allah kita kembali nanti kita akan bersama dengan Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada para penyumbang yang telah memberikan sumbangan sehingga bangunan ini sudah berada di kedudukan sekarang. Berada di kedudukan fasa terakhir yang insya-Allah kalau kita dapat lagi duit yang kita perlukan, bangunan ini akan dapat disiapkan di akhir tahun ini insya-Allah. Oleh yang demikian, saya merayu dengan penuh harap kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya rasa sangat dermawan untuk membantu kami, membantu menyiapkan bangunan ini yang kita sebut sudah berada di fasa terakhir tadi, dan dengan sumbangan yang tuan-tuan berikan dengan penuh keikhlasan, insya-Allah projek ini akan dapat disiapkan di akhir tahun ini insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.